Isikan masa siang dengan selitkan sekurang-kurangnya 1 majlis ilmu. Hari-hari, biar sikit tapi istiqamah. InsyaAllah, jangan sebulan sekali. Sebab itu kadang-kadang takdir hidup yang Allah beri pada kita ni, tolong dialhamdulillahkan. Semua. Baik ke buruk, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, dalam dunia live sekarang setahun setengah saya berjumpa dengan baru ni anak anda Izzat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ditangkap penjara, keluar masuk, kemudian duduk dekat Henry Geni berapa lama, Masya Allah. Saya tanya satu soalan, kalau boleh diputarkan masa, kamu nak tak jadi macam ni? Ustazah, jangan tanya saya, maksudnya dia nak, sahabat-sahabat, jangan kata saya nak berubah, saya nak hidup saya ni bermula dengan budak baik. Maksud dia, kalau saya tak melalui, saya hisap dadah umur 12 tahun, saya mula pecah rumah umur 14 tahun, mungkin sekarang tak jadi pakar motivator macam tu. Sekarang ni jadi orang hebat. Umurnya 22 tahun boleh berkongsi pengalaman. Jangan hisap dadah, dadah tu bukan sedap. Kalau kau dah terjebak dengan dadah, kau susah 2 minggu je. 2 minggu tu memang kau demam, kau sakit, sebenarnya boleh berhenti. Syaratnya kau nak berhenti. Ini cara dia share sebab pengalaman dia sendiri. Sekarang sahabat-sahabat dia boleh memberi nasihat. Jadi saya kata inilah kehebatan. Kita kadang-kadang ustazah, ustaz bercakap kan. Macam kematian Siti Sarah Raisuddin kan sahabat-sahabat. Petangnya lepas kebumikan isterinya, saya antara 600,000 orang yang menonton live Syuib. Kenapa sahabat-sahabat? Sebelum ni kita tak pernah dengar join live artis ni, tak pernah. Tapi kenapa Masya Allah nasihatnya daripada pengalaman. Kalau ada rakan-rakan artis yang menonton, minta maaf bro, aku kena cakap dengan korang. Itu cara dia. Tapi orang yang mendengar terasa di hati. Kita yang seronok-seronok ni berapa lama sangat. Aku pernah sampai nak patah pentas ni orang serbu. Konon popular sangat aku masa tu. Apa aku dapat? Kalau pernah jadi suami tapi tak pernah jadi imam di hadapan isteri. Nampak sahabat? Kalau ustaz-ustaz yang cakap macam ni, macam biasa je bunyi tu. Tapi kalau dia bercakap hasil pengalaman dan Allah ambil isterinya yang mampu menjadikan dia orang baik dengan izin Allah, maka dia kongsi, jom kita rebut sungguh-sungguh peluang ni. Okey? Jadi doakan orang-orang macam ni, insya-Allah terus boleh dakwah dengan kaedah ataupun caranya yang tersendiri. Baik, isikan masa siang dengan selitkan sekurang-kurangnya 1 majlis ilmu. Hari ini kesan daripada kuliah online, Masya Allah bertebaran para asatizah di Malaysia. Bukan sahaja orang Malaysia mendengar ilmu mereka, bahkan merentasi negeri. Kita tak boleh rentah negeri, merentasi negara. Orang boleh dengar kerja-kerja dakwah sahabat-sahabat. Jadi bukan untuk dibangga-banggakan. Syukuri hikmah daripada kita ber-PKP ni. Rupa-rupanya duduk dalam bilik sendiri, tebaran ilmu tu sangat luas. Semoga dengan keberkatan ilmu itu sahabat-sahabat, ada orang yang dulu tak solat, sekarang solat dah. Ada orang yang dulu tak bayar zakat, sekarang bayar zakat dah. Jadi bila orang hantar nota ke messenger saya, bantu saya ustazah, saya stres, saya ada masalah sekian-sekian, saya tak larat nak jawab satu-satu, cuma saya kata tolong ke page Ustazah Muzayyanah. Tak kisah siapa-siapa sahabat, pergi situ, setiap hari saya ada bahas kitab La Tahzan. Dan sebarannya sekarang ni sangat luas sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerana bukan saya yang menasihat. Saya bukan orang alim, saya hanya baca apa pesanan Dr. Aid Al-Qarni, seorang ulama yang dia rujuk pada Quran dan hadis serta syair-syair yang kita boleh membugarkan jiwa kita. Jadi saya tak mampu nak bagi nasihat sahabat-sahabat. Saya kata saya tukang baca je, tolong dengar kat situ. Baik ustazah faham. Yang istiqamah pagi tadi kami sampai kepada bab 80, masing-masing respon terima kasih ustazah. Kenapa terima kasih kat saya? Sebab saya bukan pemberi nasihat, tapi sebab kamu istiqamah. Kamu cari, kamu dapat. Kamu tak cari, kamu tak dapat. Sebab tu hari-hari. Dan tolong jangan ambil satu kuliah pendek 5 minit, 10 minit semata. Sebab maksudnya sahabat-sahabat muslimat, kita nak dengar yang panjang tu, kupasannya minal awal ilal akhir, kita fahamlah. Ni daripada haji kita, Masya Allah, pahalanya besar. Tapi nanti ada dipendekkan. Jadi video 5 minit, 10 minit kan. Ini kadang-kadang jadi isu juga sahabat-sahabat. Kawan kita ni study, buat kerja mana yang paling elok. Yang itu pula dipegangnya. Dengar 1 jam, 1 jam setengah yang ustaz tu cakap. Sahabat kita ni sebagai pemudah cara. Tapi ustazah, apa maksud ustaz tu? Rasanya ni bid'ah dia cakap ni. Dengar dulu daripada awal sampai akhir. Cari kuliah yang minal awal ilal akhir.
Kalau dia memang decide kuliah dia tu setengah jam, dengar penuh. Hari-hari. Biar sikit tapi istiqamah. InsyaAllah, jangan sebulan sekali. Sebab itu Islam sepertinya sahabat-sahabat mewajibkan untuk orang lelaki hadir majlis ilmu paling kurang seminggu sekali. Kat mana tu? Khutbah Jumaat. Tapi kita isteri, bila suami kita balik daripada solat Jumaat, cuba ngaku. Berapa ramai yang tanya, bang, hari ni khatib cerita pasal apa? Tak payahnya ustazah, mesti dia tak jawab. Dia bukan reti tu. Tanya tajuk cukup. Sebab ini saya belajar daripada Ustaz Abdul Samad. Subhanallah, Ustaz Abdul Samad, sahabat-sahabat kematian ibu hari Rabu. Saya punya mak meninggal Rabu sebelum mak Ustaz Abdul Samad meninggal. Jadi sebulan, saya akui sebulan lepas mak meninggal ni dalam ceramah tak sebut benda lain. Sebut perkataan mak nangis, sebut perkataan mak nangis. Jadi jiwa Ustaz Abdul Samad merasa itu, ya Allah aku dulu pun macam tu. Betapa kita ni walaupun mak kita bukan para alim ulama, tapi kan besarnya jasa dia. Apa kata Ustaz Abdul Samad? Saya memang jadi penceramah kerana dari kecil ibu saya paksa saya bercerita bila pulang daripada solat Jumaat. Apa yang tadi Ustaz cakap, kena duduk kan. Tak faham pun kena buat-buat faham lah. Mak dia suka nak dengar. Inilah komunikasi yang cantik. Jadi kita balik, kita bukan penceramah, kita tak ada tauliah jaiz pun nak ceramah balik dekat kampung kita contoh. Tapi kita ada anak-anak, sambil makan tadi ibu pergi masjid kan, ustaz tu kata, anak ustazah tak dengarnya pun kan. Tak dengar ke? Dengar itu bukan kerja kita. Allah tanya kita share tak? Kita sebarkan tak? Kita sampaikan tak? Tak boleh bercakap, kita tulis tak dekat media sosial kita? Sahabat-sahabat, dalam 5,000 rakan Facebook kita, mungkin ada 5 yang baca terkesan di hatinya. Itulah punca Allah lapangkan pintu syurga untuk kita. Hasil daripada apa? Hasil daripada kita buat pengisian ilmu.